Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertindak ke atas Bani Nadir yang terdiri daripada tanah-tanah dan rumah-rumah menurut hukum harta faid, di mana urusannya terserah kepada kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibahagikan kepada golongan muhajirin kecuali kepada Abu Dujanah dan Sahal bin Hanif, kerana kedua-duanya adalah fakir. Senjata-senjata dan kelengkapan perang yang terdiri daripada 50 baju rantai, 50 penutup kepala daripada besi dan 340 bilah pedang diserahkan kepada sabilillah. Menunjukkan bahawa setelah orang Yahudi Bani Nadir menyerah kalah, mereka dihalau dari kampung halaman mereka dalam keadaan meninggalkan barang-barang tersebut, meninggalkan kebun, meninggalkan barang-barang yang berharga, senjata-senjata yang tak diizinkan dibawa, kecuali diizinkan saja. Bagaimana nak buat dengan harta-harta orang Yahudi ini? Maka Rasulullah SAW telah melaksanakan hukuman faid mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun ke-4 Hijrah. Bersempena dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Hasyr. Oleh kerana itu maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menamakan juga dengan surah An-Nadir. Di antaranya firman Allah taala, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Maksudnya telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir daripada di antara ahli kitab, iaitulah Bani Nadir yang dibaca kisahnya, dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tiada menyangka bahawa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahawa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari seksa Allah. Iaitulah bagaimana Bani Nadir menganggap kota mereka teguh, senjata mereka banyak, orang munafik menolong mereka. Mereka bila bertahan, maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati-hati mereka.
Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya dengan merasa gerun kepada tentera Islam, Nabi dan sahabatnya. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang-orang yang beriman. Bila mereka dipaksa berundur, mereka menyongkeh pintu-pintu jendela untuk buat lari, merobohkan rumah mereka sendiri dan dirobohkan oleh orang Islam. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi iktibar pengajaran. Wahai orang-orang yang mempunyai pandangan, dan jikalau tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pastilah Allah azabkan mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat ada lagi azab neraka. Yang demikian itu adalah kerana mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Mereka lah golongan al-maghdubi alaihim, golongan ahli kitab yang tahu berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tak ikut Nabi Muhammad. Tahu kisahnya disebut dalam kitab mereka, tak masuk Islam. Kerana dunia, apa sahaja yang kamu tebang dan pokok kurma milik orang kafir itu, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka adalah dengan izin Allah, dan kerana Dia hendak membiarkan kebinasaan kepada orang-orang fasik. Dan mengenai harta rampasan yang dibiarkan oleh Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaannya pada Rasulnya terhadap sesiapa yang dikehendakinya dari Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu Allah Ta'ala beri kemenangan tidak dengan peperangan, dengan mereka menyerah kalah. Harta rampasan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kampung-kampung adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang di dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya-kaya sahaja di antara kamu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarang kepadamu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha keras balasannya. Ini disebut harta faid. Harta faid ialah harta yang diambil tidak dengan peperangan, termasuk orang kafir yang menyerah diri. Dan para ulama memasukkan juga dengan rikas, barang yang dihasil dalam muka bumi, pemeliharaan orang zaman dulu tak tahu siapa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memasukkan juga dengan ma yustakhraju minal bihar, hasil laut. Ini ijtihad Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tak masuk dalam ijtihad mazhab 4. Umar Sahib berijtihad masa dia menjadi khalifah. Di mana harta ni Allah dibahagi mengikut pembahagian yang disebut dalam ayat ini, iaitulah walillahi walil rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil. Hartanya bagi Allah, bagi Rasul, bagi anak yatim, bagi orang miskin, dan bagi orang yang putus belanja dalam perjalanan. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta tidak berpusing di kalangan orang-orang kaya sahaja. Dibahagi sebahagiannya diberi kepada mereka yang mendapatkan harta itu. Kalau ghanimah, dia beri 4 bahagian kepada bala tentera, 1 bahagian kepada pemerintah yang mengendalikan urusan. Adapun faid ini mengikut kebijaksanaan pemerintah mengendalikan urusannya. Maka Allah memerintah Nabi membahagikan harta ini. Yang pertama diberi pada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul ialah untuk kepentingan umum, maka Rasulullah yang mengendalikan. Zaman dulu tak ada sistem gaji macam sekarang. Rasulullah dah ambil gaji di mana? Ada orang kata Rasulullah makan gaji juga pelik. Ada pendapatan Rasulullah. Rasulullah tak boleh ambil zakat. Zakat diharamkan pada Nabi dan keluarga dia. Allah Ta'ala tak benar Nabi ambil zakat, bagian zakat, walaupun keluarga dia fakir miskin.
Termasuklah Nabi sendiri tak ambil bahagian zakat. Ini bahagian Allah Ta'ala beri pada Nabi. Maka dia beri pada Nabi harta ni untuk mengendalikan, dan dia beri pada keluarga Nabi. Nabi boleh beri pada keluarga dia yang tak boleh menerima zakat. Yang keluarga dia yang susah, yang tak boleh menerima zakat. Dan dia beri kepada Al-Zil Qurba, ialah keluarga Nabi. Ini peruntukan negara di masa itu. Dan dia beri kepada anak-anak yatim. Walaupun anak yatim tu ada harta. Anak yatim kalau dia ada harta, dia tak boleh terima zakat. Ada orang beri zakat ke anak yatim. Kalau anak yatim tu dia bukan fakir miskin, tak boleh terima zakat, tak boleh. Ni kena faham. Tak ada bagian zakat ni bagi anak yatim. Kecuali kalau anak yatim tu dia fakir miskin. Tak apa, bagi fakir miskin. Di atas nama dia anak yatim, itu lain cerita. Itu lain cerita. Ini ada bahagian faid, peruntukan negara pada anak yatim untuk mengendalikan urusan anak yatim. Dan daripada orang miskin. Orang miskin ni orang yang boleh bekerja, yang pandai bekerja, yang boleh memusingkan harta, mendatangkan hasil, diberi pada dia. Sebab itu disebut tadi Nabi tak beri pada Abu Dujanah dengan Sahal bin Hanif kerana dia fakir. Fakir ni dia tak tahu mengendalikan harta dia. Tak tahu. Dia beri bagian zakat pada dia, bagian zakat. Dia tak pandai nak urus. Tetapi tak jadi salah. Ijtihad mungkin diberi kepada mereka untuk membebaskan dari kefakiran. Tak jadi salah. Tetapi disebut khusus kepada orang miskin. Miskin ni yang bergerak hidup, tapi sekadar itu saja, tak lebih hartanya. Dia beri. Wa banis sabil, mereka yang putus belanja dalam perjalanan. Perjalanan musafir, perjalanan apa saja perjalanan, beri bantuan. Ini mengikut harta faid. Dia beri kepada mereka-mereka ini kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta tidak berpusing di kalangan orang-orang kaya sahaja. Dalam negara kapitalis, dalam negara-negara feodal zaman dulu, harta kekayaan berpusing kalangan orang kaya saja. Projek-projek beri ke orang kaya dah. Orang miskin tak ada peluang dapat projek. Tak peluang untuk melepaskan dia daripada kemiskinan, dia tak peluang. Orang kaya juga beri ke kerajaan balik, kerajaan beri ke orang kaya balik, orang kaya beri kerajaan balik, kerajaan beri ke orang kaya balik. Sama ada cara rasuah ataupun cara kontrak yang tidak betul, yang tidak salah. Dalam pusingan pada golongan yang tertentu sahaja. Tak diberi kepada mereka yang boleh menjana ekonomi yang perlu dikembangkan dalam masyarakat. Ini ialah sistem ekonomi Islam yang diajar oleh Allah SWT, di mana Islam berbeza dengan kapitalis, berbeza dengan komunis dan sosialis. Islam ada cara dia sendiri. Di dalam peristiwa Bani Nadir, lahirnya beberapa hukum yang berhubung dengan memusnahkan harta benda musuh dalam keadaan keperluan gerakan peperangan. Hukum yang bersabit dengan faid yang diambil setelah musuh menyerah kalah. Maka hal seperti ini terserah kepada kebijaksanaan ulil amri pemerintah yang melaksanakan hukum Islam dengan seadil-adilnya. Kemenangan yang dicapai secara mudah dalam menghadapi Bani Nadir telah memberi kesan politik yang besar, memberi ketakutan kepada memberi kekuatan kepada umat Islam dan negaranya, di samping mengecewakan orang-orang munafik dan musuh-musuh yang berada di dalam dan di luar negara Islam. Seterusnya Rasulullah SAW mengerahkan gerakan ketenteraan, mengajar, memerangi mereka yang masih mencuba untuk mencabar Islam dan negaranya. Wallahu a'lam.